Tentu saya memulakan perbahasan panjang lebar ini dengan Sila. membuat quotation daripada ucapan Menteri Keuangan kita. Sebagai contoh, sehari sebelum pembentangan bajet ini, indeks bursa Malaysia mencatat paras dan nilai tertinggi dalam sejarah negara, iaitu 1818 mata. Dan akhirnya dia kata ia membuktikan keyakinan pelabur luar dan domestik semakin meningkat. Itu sehari sebelum bajet dibentang. Hari ini dah jatuh. Hari ini tinggal 1806 gitu. Jadi adakah dengan pembentangan bajet ini menimbulkan rasa tidak yakin masyarakat pelabur kepada ekonomi Malaysia? Jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan menggunakan hujah pasaran saham ni, indeks ni tak kena. Dia sepatutnya diberikan maklumat yang lebih detail. Contohnya hari ini diterbitkan satu hasil kajian oleh kajian mengenai Global Economic Condition Survey dan ACCA bersama IMA memberikan hasil kajian bahawa 65% daripada responden mengatakan bahawa ekonomi Malaysia ini stagnate ataupun membeku, tidak berkembang, naik daripada 55%. Manakala yang merasa yakin dengan ekonomi Malaysia tinggal 13% berbanding 28% kajian sebelumnya. Jadi ini yang merisaukan kita. Ya, rakyat cuba dikelirukan dengan fakta-fakta yang membayangkan negara kita ini akan menempuh satu era yang hebat sehingga boleh mencapai tahap negara maju pada tahun 2020. Ya. Saya rasa ini Poin kedua. ini harus diperbetulkan. Poin yang kedua, untuk mengurusi, kita ikut mengurusi lah. Kok dapat masa tambahannya. GST menjadi isu yang diperkatakan hangat. Saya juga nak mengingatkan pemimpin Barisan Nasional, menteri-menteri supaya tidak menirukan rakyat. Mereka berhujah mengatakan bahawa cukai yang lama, sistem Sales Services Tax SST, mengenakan peratusan yang tinggi 15%. Berbandingan GST hanya 6%. Jadi ianya lebih menguntungkan rakyat. Saya nak mengingatkan bahawa kegagalan SST itu ialah kerana tidak ada efisiensi dalam pengumpulan, pengutipan cukai. Bukan kerana diturunkan kerana nak memudahkan rakyat. Ia tidak efisien. Jadi kalau 15% SST itu, sebenarnya rakyat terpelihara, tidak perlu membayar. Hanya golongan yang membeli dan berbelanja besar, makan di restoran-restoran besar, ya, dan belanja di pasar-pasar raya besar yang dikenakan. Rakyat awam terlepas. Tapi dengan GST ni, walaupun bunyinya 6%, semua kena. Tok Mercy, Tok ni yang betul, Tok M2 tak apalah, ya, boleh handle 6% ni. Tapi rakyat keseluruhannya akan menderita. Jadi saya rasa janganlah mengelirukan rakyat. Itu yang betul. Satu lagi yang poin ketiga, ya, yang saya nak sebut, nak menyambung apa yang Pokok Sena telah bawa, ya, mengenai salah guna kuasa semasa kempen pilihan raya. Saya minta sangatlah pihak berkuasa seperti SPRM dan juga SPR ambil perhatian mengenai komplain kita melampaui batas. Lagi kita sebut, lagi dia hantar segala bentuk khidmat kementerian pada masa pilihan raya kecil. Saya tak pasti seluruh Putrajaya turun, sama ada mesyuarat kabinet dibuat Putrajaya, saya tak pasti, ya, kerana nak tumpu di sana, ya. Sampaikan ada kes yang betul depan mata saya, kes menyembur fogging, ya, untuk nyamuk Aedes dibuat pada waktu petang tepat masanya, tetapi tidak ada kes denggi yang saya cek dengan pegawai petugas kesihatan tu. Apa sebab dibuat semboran ni, ya? Kami tengah makan laksa terpaksa berterabur lari, ya, kerana yalah, betul lah, prevention is better than cure, tapi ikut prosedurnya kalau ada kes denggi, ya, yang disahkan, pejabat kesihatan akan menghantar tim untuk buat semboran, itu kita terima. Tapi kalau tak ada kes, saya tanya kenapa ni, dia kata ada permintaan daripada seorang yang saya tak mau sebut nama, ya, kerana apa? Besoknya timbalan Perdana Menteri nak datang, takut kena gigit nyamuk. Jadi saya rasa isu yang keempat melampaui batas, ya. Baguslah kalau 20 poin ni 20, ya. Jadi seterusnya perkara yang saya nak sebut yang keempat, mengenai hutang household.
debt yang banyak diperkatakan sampai 85% daripada KDNK yang kita boleh buat rakyat senang lenang kata ini tak ada masalah, ataupun kita boleh berikan penerangan yang sebenar bahawa ekonomi negara boleh terjejas, ya, dan masa depan ekonomi rakyat kita akan terjejas kerana hutang yang tinggi ini. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan, apa langkah yang kita nak buat supaya rakyat ini dia memahami bahawa dengan jumlah pendapatan sedemikian, banyak ini yang kita boleh belanja, banyak ini kita boleh berhutang, ya, dengan mungkin mengawal personal loan, dengan mengawal perbelanjaan melalui kredit kad, dengan menurunkan harga-harga barang yang memerlukan pinjaman dan pembelian rumah dan kereta, ya. Tapi kalau kita tak didik rakyat ni, ya, dan hanya dengan mengatakan bahawa masih lagi dalam batas yang tidak terlalu tinggi, akhirnya kita akan menderita. Jadi saya nak tanya, apa langkah kerajaan? Bagaimana kita nak mendidik, ya, rakyat kita supaya peka bahawa masalah ini adalah masalah yang penting bagi rakyat. Poin terakhir. Mudah. Ya. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, dan kalau kata yang terakhir tadi, saya nak menyebut mengenai pengutipan cukai juga. Ini satu sumber yang baik pada kita. Saya nak mengingatkan pihak-pihak yang bertanggungjawab menjadi pelaksana seperti custom. Saya dimaklumkan pegawai custom dalam ucapan-ucapan penjelasannya berkata bahawa kita tolaklah konsep Robin Hood ni, ya, robbing the rich, helping the poor, seolah-olah macam apa nama tu, cukai sebelum GST ni semua arah itu. Jadi GST ni lebih baik. Lalu kita nak mengingatkan bahawa dalam Islam pun zakat ini mengambil daripada orang yang berada, yang kaya, betul baling, ya. Jadi kita bagi kepada yang tidak berada. Jadi itu ada satu konsep yang diterima dalam agama kita. Jadi kalau kata satu cukai yang tidak mengenakan kepada rakyat yang miskin, saya rasa itu bukannya suatu konsep yang berat sebelah, ya, yang seolah-olah macam Robin Hood punya style. Tidak, tapi ini memang dituntut dalam agama kita. Jadi saya minta kerajaan pertimbangkan, ya. Golong 2 minit, ya. Terima kasih. Saya nak menegur satulah, ya. Apabila anak-anak kita balik daripada Mesir kerana peristiwa yang berlaku di Mesir untuk berehat sebentar, kemudian nak menyambung balik, ada option diberikan untuk diberi pendidikan di dalam negara kita, ya. Dan dalam perbincangan dengan pihak-pihak yang berkenaan dikatakan bahawa mereka boleh menyambung dengan turun setahun, ya. Tetapi apabila anak-anak kita ni pergi, saya bagi contoh, dan student daripada Mesir nak pergi ke UAE untuk melaporkan diri, dia diturunkan 2 tahun, ya. Dan sampai malam ibu bapa tidak dapat menyelesaikan, terpaksa bawa balik dan berikhtiarlah untuk hantar balik ke Mesir. Jadi tidak ada satu penyelarasan antara pihak JPA misalnya ataupun pihak penaja misalnya dengan institusi pengajian tinggi sehingga menyusahkan anak-anak kita. Jadi saya harap anak-anak kita tidak menjadi mangsa daripada keadaan yang sedemikian. Akhirnya pengulungan kedua, terima kasih Kol-Keran. Ya, Kementerian Pendidikan banyak dapat 54 B. Kena sentuh sikit 54 bilion. Tapi guru-guru kita sebenarnya amat seksa. Saya diberikan senarai tugas guru sampai 64 perkara dia kena buat, tak termasuk benda-benda yang datang off, tidak disenaraikan. Berbanding dengan saya sebagai doktor dulu, satu tugas saja, iaitu merawat pesakit, ya. Ya, terima kasih. Mintalah pertimbangan kerajaan supaya masalah guru ini diberikan pertimbangan sewajarnya supaya mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dengan terbaik. Terima kasih. Ya.